Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga, satu program yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk sama-sama kita menyusuri kepada ayat-ayat Al-Quran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, permata untuk ayah-ayah memimpin sekeluarga, kerana kita tahu bahawa ada banyak cabaran, ada banyak amanah untuk melayari kehidupan berkeluarga ini. Dan pada hari ini dalam tajuk Ayah Bias, satu tajuk yang penting apabila kita melihat kepada kepelbagaian dan bagaimana menguruskan isu bias di dalam kehidupan ini. Dan kita bersama dengan dua orang panel kita pada hari ini. Saya mengalung-alungkan Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Selamat datang Doktor. Selamat datang, Ya, terima apa kasih. khabar? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan qari kita pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Fayyad bin Fauzi. Apa khabar Fayyad? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saudara Fayyad adalah Johan Qiraat Sab'ah Bitaranum program Adni peringkat kebangsaan tahun 2020, dan hari ini kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-24 hingga 25 surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada halaman 417. Ya, tuan-tuan yang berada di rumah dijemput untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan, dan di depan kaca TV teruskan maklumkan kepada rakan-rakan lain. Kita ada sekitar 5 lagi episod untuk tahun ini. Kita melihat kepada surah As-Sajdah, surah yang memberi panduan bagaimana ayah tetap terus tunduk kepada peraturan Allah agar kita terus dibantu memimpin keluarga. Baiklah, kita sama-sama kita membuka Al-Quran pada halaman 417 membaca ayat 24 hingga 25 bersama saudara Fayyad. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 24 hingga 25. Dan ada ayat yang ke-25, sungguh Tuhanmu dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk kita melihat dahulu pada ayat 25 ini, apakah maksudnya, apakah yang dimaksudkan dengan yakhtalifun, dan juga pada awalnya itu istilah yafsilu, apa maksudnya dan apa pelajaran untuk ayah-ayah seperti saya, seperti tuan-tuan yang berada bersama pada hari ini. Kita bersama Dr. Sanusi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, yang saya hormati juga saudara Fayyad. Hadirin hadirat, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-25 tadi,
yang mana Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang mana Allah Ta'ala menceritakan, sesungguhnya Tuhanmu dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat nanti. Ayat ini secara hakikatnya sebenarnya menceritakan menurut Syekh Tantawi. Menurut Syekh Tantawi, ayat ini pada hakikatnya dia menjelaskan mengenai tentang sikap Bani Israel yang telah diberikan kepada mereka kitab tetapi mereka saling bertelagah ataupun ada dalam kalangan mereka yang saling berselisih, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Lalu Syekh Tantawi kata, nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala yang akan memperincikan yafsilu bainahum. Yafsilu ni maknanya tafsil ni adalah satu perincian. Seakan-akan memberikan satu gambaran bahawa ia menunjukkan sikap adil Allah Ta'ala memperincikan setiap perkara yang telah berlaku kepada Bani Israel. Dari aspek pengajarannya, perbincangan kita sebagai seorang ayah. Saya sendiri seorang ayah, Ustaz Fazrul seorang ayah. Dalam beberapa perkara, ada perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang mana kita menarik untuk kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Allah Ta'ala boleh memperincikan sehingga berlaku adil kepada setiap makhluk yang menerima tuntutan daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau kita tengok di sini, maknanya seorang ayah sepatutnya dia boleh mengenal pasti, bahkan memastikan perkara yang diberikan kepada anak-anak, walaupun dalam sebuah hadiah yang kecil, perincian tu walaupun dalam sebuah hadiah yang kecil, kerana yang ni saya teringat kisah bersama dengan Nu'man ibn Bashir. Seorang sahabat namanya Nu'man ibn Bashir, dia telah menerima sebuah hadiah ataupun dia mendapat hadiah daripada ayahnya yang mana perkara ini tidak dipersetujui oleh ibunya. Ibunya tak setuju. Maknanya seakan-akan mak dia perasan. Mak dia perasan, ayah dia ni ada anak favourite agaknya. Lalu ibunya kata, mari kita tanyakan perkara ni kepada Rasulullah. Mari ditanyakan perkara ini kepada Rasulullah. Apabila ditanyakan perkara ini kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, awaladun ghairahu. Apakah ada engkau bagi hadiah baik macam ni, Bashir? Apakah ada anak lain yang seperti ini? Lalu Bashir kata ada. Lalu ditanya lagi kepada Bashir, dia katakan, a'taita bimithli hadha li hadha. Apakah engkau bagi sama dengan macam mana yang kau bagi kepada yang lain? Lalu dia kata tak. Lalu Rasul kata, aku tidak akan bersaksi kepada perkara yang zalim. Mana kalau kita perhatikan dekat sini, seakan-akan perkara tu simple aja, hadiah biasa. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita belikan KFC untuk anak ni, nama Suhaib, katakan bagi Suhaib lebih sikit KFC dan sebagainya, tak bagi kepada anak yang lain, menyebabkan kita bimbang perkara tu kita tak perasan walaupun simple. Perkara simple, perincian yang kecil ni yang kadang-kadang anak tu ingat. Ayah ingat tak dulu ayah bagi Suhaib KFC, ayah bagi saya burger simple, burger otai burger ataupun burger Ramli yang biasa tepi jalan. Yang ni yang kita bimbang tuan-puan, tidak perincian kita tu tidak seperti keadilan Allah Ta'ala. Dalam ayat yang ke-25 tu menggambarkan adilnya Allah Ta'ala itu sendiri sehingga menyebabkan perkara tidak berlaku perselisihan antara apa yang diperdebatkan dalam kalangan mereka. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan. Sebagai seorang ayah, kita seharusnya bersikap adil bersama dengan anak-anak kita. Jangan sampai nanti ada yang berkata, kadang-kadang waktu kecil ni dia masih lagi jujur. Tuan Fatrul dia masih lagi jujur. Kalau tersalah sikit dia ingat, ayah dulu. Dia macam tu. Jadi mudah-mudahan waktu kecil ni lah kita boleh latih mereka memberikan nampakkan keadilan. Cumanya kadang-kadang kita juga seharusnya pandai menilai kerana karakter dan setiap anak tu dia punya keutamaan berbeza. Kadang-kadang tak semestinya diberikan yang ni lebih, sedangkan sebenarnya perkara tu orang tu tidak memerlukan perkara yang sama pun. Mungkin pencil box sama besar pun tak guna untuk abang yang sulung ataupun adik yang bongsu. Ada perbandingan ataupun keadilan yang mesti diberikan sama rata. Ini yang saya kira satu pengajaran yang menarik yang boleh diambil daripada ayat ke-25 surah Sajadah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk kita sama-sama memahami tentang istilah, kalau tajuk kita hari di bias ini maksudnya tak adil lah Ustaz ataupun saudara Fayad kita nak berbincang. Dan tadi bila Ustaz nyatakan bahawa perlunya adil, tetapi antara cabaran adil ini ialah kita pun perhatikan dalam surah Yusuf
kan. Bila abang tak puas hati pula tengok ayahnya ni macam lebih pilih kasih. Ini perspektif anak pula ya ustaz ya. Kalau tadi mak yang memperjuangkan, oh ada hadiah untuk A, B, C tak ada. Tetapi bila si adik-beradik ni dia kadang-kadang cara lihatnya itu berbeza ataupun Betul. memang berbeza pun. Seperti mana Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf itu sendiri. Betul. Jadi macam mana yang istilahnya Nabi Yaqub kata kau jangan cerita yang mimpi kau ni, kelebihan kau ni pada abang tu. Macam mana pula Ustaz? Baik, yang ni satu soalan yang luar daripada kotak. Yang ni satu soalan yang menarik. Saya kira sebenarnya dia adalah naluri seorang ayah. Kadang-kadang dia ada favourite dia kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang mungkin tak semua, Mhm. tetapi ada ayah tu dia minat dengan anak tu, kadang-kadang perkataan ataupun tindakan tu berlaku secara tidak langsung. Ya. Mungkin perasaan itu yang dihadapi oleh anak-anak Nabi Yaqub tersebut. Tetapi Nabi Yaqub sebenarnya dia cuba menjaga pada pandangan saya kerana dia sendiri perhatikan. Dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita benda ni kerana dia mungkin sedar juga. Tetapi yang ni yang saya kira sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil, kita sebagai seorang ayah ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Jangan sampai kita punya perasaan, tindakan itu menyebabkan mungkin ada anak-anak lain yang terasa. Saya kira Ya. itu saja. Baik, jadi itu kita cuba walaupun memang naluri dalam hati itu ada Ustaz ya, tetapi ianya tidak diterjemahkan secara tidak Zahir. adil lah ya. Betul. Maksudnya kalau katakan perkara beli hadiah tu hadiah untuk semua, walaupun mungkin saiznya itu berbeza mengikut fungsi yang diperlukan. Dan hal ini juga dikongsikan oleh seorang daripada perkongsian ayah seorang Encik Muhammad Faiz Salim ya, sebagai seorang individu yang memperjuangkan tentang keibubapaan yang berkesan. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana pengalaman beliau dan juga kita akan teruskan lagi bagaimana ianya dicerakinkan, digabungkan dengan kefahaman kita daripada Al-Quran dan Sunnah bersama Encik Muhammad Faiz Salim. Kita saksikan. Pada pengalaman saya sendirilah, tak mungkin ada anak yang akan sama. Tak kisahlah dia kembar ke, dia sama jantina ke, tak mungkin ada anak tu yang sama karakter dia, yang sama perangai dia, yang sama cara dia berfikir. Maksud bias tu tak pilih kasih, sama ratakan kasih sayang. Tapi macam mana kita nak sama ratakan kalau anak tu memang berbeza? Dia ada keunikan dia, ada karakter dia berbeza. So kalau bagi saya lah, sebagai seorang ayah, saya rasa apa yang saya buat adalah lebih kepada adil. Saya bersikap adil berdasarkan karakter diorang, berdasarkan diorang punya keunikan. Sebab apa? Dua-dua ni ada keunikan dia, ada keistimewaan dia, dan tak dilupakan juga ada kelemahan. Tak ada orang yang betul-betul adil dekat dunia ni. Sentiasa akan berlaku kesilapan sebab kita ni memang manusia yang tak sempurna, tak perfect. Dan tak mustahil juga sometimes kita akan lebih fokus dekat apa yang berlaku kat fikiran kita, kerja kita, beban kita, kita punya energi dan sebagainya. So tak mustahil juga akan berlaku ketidakadilan. Akan ada 3 kesan. Dia dari sudut mental, dari sudut fizikal, dari sudut emosi. Akan ada tiga kesan: jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, kita akan nampaklah anak tu akan cemburu. Dia cemburu dekat adik dia, dia cemburu dekat abang dia, dan dia akan berebut-rebut, nak bersaing. Sebab apa? Dia nak perhatian. Jangka panjang, bonding sesama adik-beradik tu mungkin akan lemah. Top priority dia akan lebihkan orang lain, kawan, jiran dan sebagainya. Dia tak lebihkan adik-beradik. Anak yang tak dapat kasih yang setimpal tu, dia akan rasa, ya ayah tak sayang aku lah, aku ni tak betul-betul dihargai dan sebagainya. Itu kalau yang jangka sederhana lah. Jangka panjangnya yang paling merisaukan adalah anak-anak ni, dia akan buang terus ibu ayah atau adik-beradik dalam trust circle, dalam circle yang dia boleh percayai. Itu yang berlaku bila anak-anak itu ada masalah. Dia tak cari ibu ayah, dia tak cari adik-beradik, dia cari kawan,
Dia kongsi cerita kat kawan, dia share cerita kat kawan sebab trust circle. Itulah trust circle-nya yang dibentuk daripada kecil. Walaupun kawan tu baru kenal, tapi bila kawan baru join trust circle, so dia ada kepercayaan kat situ. Tapi adik-beradik yang dah kenal sepanjang hidup ni, jika dia tak sesuai, dia rasa tak boleh percaya ni, kerana mengadu dan sebagainya. So, tak cerita. Silaturahim tu mungkin akan lemah lah. Dan sebagainya. Tu yang datang isu bila contoh ibu ayah sakit. Alung dah jaga, Alung yang tua. Adik dah jaga, adik tak ada tanggungjawab. Tu jangka panjang lah. Jangka panjang yang kita takkan nampak sekarang, tapi lambat laun pasti akan ada. Satu dia punya formula sentiasa ada secara emotionally dan physically dengan anak. Tak bermakna juga bila ada sebelah anak tapi anak tak rasa present, tak rasa kehadiran ayah, tak rasa kehadiran ibu, luangkan lebih masa. Ini apa yang saya tak pernah rasa benda ni daripada kecil. Saya membesar tanpa ayah. So fizikal tak ada, emosional pun tak ada. Yang ada hanya ibu. Dan sampai umur 12 tahun, ibu pula tak ada. Ibu pula menghantar saya dan dibesarkan oleh nenek dan arwah atuk saya. Sangat terasa lah dia punya ketiadaan tu. InsyaAllah, kalau nak anak tu tak rasa tersisih, nak anak tu tak rasa dia tu tak dihargai, luangkan banyak masa dengan dia dan fokus pada quality instead of quantity, insyaAllah. Ianya bermula di rumah sebab rumah kita tu adalah madrasah pertama anak-anak. Kalau madrasah pertama ni dia tak graduate, macam ni nak graduate kat luar, insyaAllah. Itulah perkongsian daripada Encik Muhammad Faiz Salim sebentar tadi, bagaimana bercakap tadi tentang ayah bias, ya, dan dikongsikan oleh Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi, ya, dan juga saya mungkin nak bertanya pada saudara Fayat, ya, sebagai seorang individu yang mendalami Al-Quran, dalam masa yang sama ada berapa adik-beradik saudara Fayat? Saya ada empat orang, dan empat sekali semuanya pergi ke Darul Quran ataupun ada yang ke tempat lain juga? Ada yang ke tempat lain juga, ya. Jadi bila pengalaman saudara Fayat pergi ke Darul Quran untuk mendalami Quran, dan juga ada adik lain pengalaman lah bersama ayah, bersama ibu, kan, bagaimana perbezaan itu? Adakah dia memberi kesan ataupun memang saya suka dengan perbezaan ini? Silakan sebagai wakil anak lah pada hari ini, silakan. Ya, bagi apabila saya pergi Darul Quran ni, bagi saya tak ada banyak beza pun, sebab dekat rumah lagi ayah ni dia dah didik setiap ahli keluarga ni lebihkan Al-Quran dulu, letak Al-Quran ni tinggi daripada yang lain. Bila kita letak Al-Quran ni tinggi daripada yang lain, maka yang lain ni akan jadi mudah lah. Itulah antara pesanan ayah ni yang selalu duk bagi, selalu duk beri pesanan ni. Bila kita contoh ayah nak bila kita nak ke Darul Quran ataupun kita nak ke mana-mana, ayah pesan dulu yang ni. Dia nasihat dulu benda ni dekat semua ahli keluarga. Mana semua ahli keluarga ni dia akan ingatlah benda ni, selalu ingat, sebab benda ni sentiasa berputar. Ayah sentiasa bagi pesanan daripada ayah, ya. Jadi itu adalah perkongsian daripada saudara Fayat bagaimana sebenarnya Ustaz, ya, Dr. Sanusi bercakap tadi tentang beza-bezalah, ya, tetapi ada satu benda yang sama yang dibekalkan oleh ayah, iaitu Quran. Ya, Quran itu yang menyebabkan ada kesamaan di antara empat orang adik-beradik saudara Fayat, dan perbezaan pergi ke sana pergi ke sini itu tidaklah pula menyebabkan seorang memandang pada adik-beradiknya lain macam ni, seorang ni nak jadi ustaz ni lebih bagus ke lebih tak bagus ke, pasal cara melihat bagi seorang anak ini berbeza-beza. Jadi doktor mungkin pengalaman ataupun berdasarkan kepada perbincangan ayat 25 sebentar tadi, bagaimana kita nak mendidik sampai tafsil, kan, sampai detail itu diambil. Pasal ayah ni kadang-kadang hari jadi pun terlupa, kan. Macam mana itu diuruskan ataupun kerjasama dengan si ibu? Pendapat doktor, silakan. Baik, ini satu soalan yang menarik. Sebenarnya tafsil itu adalah perkara yang mesti dikuasai oleh ayah pada pandangan saya. Yang ni sebenarnya tafsil ni banyak pengalaman saya. Saya pernah kena tanya kat klinik, nurse tanya, anak lahir bila ataupun birthday bila. Terlupa. Tak boleh nak jawab. Dia sampai nurse tu pun gelakkan saya. Sebab nampak macam blur betul, tak ingat. Anak ramai kan 6 orang macam tu. Jadi dia memang tak ingat sedemikian.
Saya cuma nak ceritakan sebenarnya seorang ayah perlu juga perasaan ataupun mempunyai penguasaan tafsil tu tadi. Yang saya tengok sebenarnya mungkin ini kita boleh belajar daripada Rasulullah. Rasulullah dia teliti karakter setiap sahabat. Jadi daripada karakter yang tertentu dia bahagikan tugas yang tertentu sesuai dengan karakter sahabat tersebut. Kalau Huzaifah seorang yang perahsia, boleh pendam rahsia, diberikan rahsia kepada Huzaifah. Tak beri pada orang lain. Walaupun Saidina Umar orang yang boleh dipercayai, tapi tak beri kepada Saidina Umar. Ada tugas-tugas yang tertentu diberikan kepada Huzaifah dalam perang Khandak kerana dia seorang yang boleh dipercayai. Kita kena kenal karakter setiap anak kita. Kadang-kadang, yang ni saya teringat pengalaman saya dengan anak sendirilah. Sebab anak yang sulung tu saya hantar ke Ma'had Tahfiz. Anak yang kedua hantar ke MRSM. Jadi anak yang sulung tu tanya, kenapa saya kena pergi Ma'had Tahfiz? Macam mana aku nak jawab dia kata kalau macam tu. Tapi memang kita kenal karakter dia. Kita tengok bila kita minta hafal Quran, dia ada kelebihan lebih cepat tangkap daripada adik dia yang nombor 2. Tapi mungkin dia tak perasan, kita yang perasan. Jadi kita konsult, bincang dengan isteri kita. Isteri kita ni kadang-kadang lagi detail. Yang ni kita tak boleh nak nafikan. Jadi bila dia tahu tu, dia bersetuju. Saya kira pentafsilan ataupun perincian itu seorang ayah perlu kenal karakter setiap anak mereka. Dan yang tu pengajaran daripada ayat 25 tu. Dan bagi dia memastikan sikap adil tu berlaku adalah daripada hasil dapatan rekod perincian yang dia tahu tu tadi. Lagi banyak perincian yang dia tahu, saya kira lebih adil keputusan yang dia berikan untuk anak-anak. Ada data yang tak dapat kepada dia, maklumat yang tak sampai kepada dia, kita bimbang. Keputusan yang diberikan kepada anak tersebut sebenarnya akan lari daripada kecenderungan yang asal sepatutnya diberikan kepada anak. Itu pada pandangan saya lah. Baik, terima kasih diucapkan pada doktor ya. Maksudnya perincian itu bukan hanya diserahkan pada mak sahaja ya, semua perkara-perkaranya, tetapi ayah paling kurang pun kena adalah ya maklumat-maklumat, dan sudah tentunya bercakap tentang bagaimana mendidik dan mengenal karakter bagi si anak itu penting bagi memastikan apa sahaja yang dilaksanakan tidak bias. Dan kita mungkin tertanya-tanya ya, kalau katakan kita nak tahu detail ini sejauh mana, apakah skop yang perlu dikuasai oleh seorang ayah, kerana kadang-kadang ayah mungkin sibuk ya, pergi keluar, bahagian mana yang perlu dikuasai sehingga kan agar tidak ikhtilaf ataupun sampai bertahap kepada tidak adil. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk menyambung kepada perbincangan agar kita tidak menjadi ayah yang tidak adil ataupun ayah bias. Kembali semula Majlis Ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam tajuk Ayah Bias. Kita berbincang tentang ayat 25 daripada surah Sajidah, dan pada bahagian pertama kita sudah pun melihat secara terperinci pada ayat yang ke-25 ini bahawa ayah perlu ada butiran, ya, perlu ada maklumat untuk memastikan dalam mendidik ahli keluarga ini tidak boleh bersikap bias, walaupun itu adalah antara perkara yang mencabar, ada kecenderungan tertentu, tetapi dengan data maka itu dapat dielakkan.
Quran. Dan rancangan bagi Majlis Ayah ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi dan seruan untuk kita sama-sama menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Menyambung kepada perbincangan kita pada hari ini, kita ingin melihat kepada satu lagi ayat daripada surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadil Saudara Fayyad. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah ayat yang ke-8 daripada surah Al-Maidah. Sudah tentu ia ada kaitan juga Ustaz ya, berkaitan dengan keadilan bagi seorang ayah, kerana ia bercakap dalam ayat ini adil walaupun ada sesuatu yang tidak disukai pada sesuatu kaum. Jadi kalau katakan di luar rumah ada akhlak ini, dalam rumah apa penekanan ayat ini yang Ustaz nak sampaikan agar saya ya sebagai ayah, kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini, jangan sampai kalau anak tu tak berapa disukai tu, adalah dia buat perangai ke apa ke, ayah mungkin letak dia ke tepi, ataupun kalau tempat kerja tu ada istilah namanya cold storage. Ada tak, macam mana nak pastikan perkara itu? Apa seruan dalam ayat ni? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat ni menarik bila mana Allah Ta'ala kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kerana kamu membenci ataupun kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berasa adil. Ayat ni sebenarnya sesuai untuk diaplikasikan buat seorang ayah juga. Andai sekiranya, kadang-kadang anak-anak kita ni macam yang disebutkan awal tadi, ada karakter dia yang tertentu dan ada kapasiti dia yang tertentu. Ada anak mungkin kapasiti dia kurang, jadi kita jangan sampai ada sikap yang tak suka tu sehingga menyebabkan kita melakukan ataupun berlaku tidak adil kepada dia. Yang ini saya tengok ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala tegur sikap Quraisy sendiri. Sebenarnya pada awal dahulu, Quraisy ni dia banyak berlaku tidak adil kepada anak-anak wanita, anak perempuan kan. Yang mana yang disebut wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mereka sampai tak nak suka anak perempuan, sampai kan anak perempuan dibunuh. Bahkan mereka wa idza busyira ahadahumul untha dhalla wajhuhu muswadda. Bila dapat diberitakan, busyira ni berita gembira, kita seronok dapat anak, tapi bila dapat tahu dia anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maknanya muka mereka menjadi tak elok, hitam macam tu kerana sangat tidak suka kepada anak perempuan. Tetapi Allah Ta'ala nak mendidik kaum Quraisy, jangan berlaku tidak adil kepada anak-anak, sehingga kan Allah Ta'ala praktikkan perkara tersebut secara praktikal kepada Rasulullah.
anak Rasulullah yang hidup semua perempuan. Tidak ada yang lelaki hidup. Yang lelaki semua meninggal, seakan-akan nak tunjukkan kepada Quraisy, engkau orang sibuk jatuhkan anak perempuan, pandang rendah kepada anak perempuan dan sebagainya. Muhammad anak dia semua perempuan. Tak jadi masalah. Maknanya boleh berlaku adil dan memberikan kasih sayang kepada anak perempuan. Saya teringat satu kisah. Yang ni yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya di dalam kitabnya, yang mana datang seorang lelaki duduk bersama dengan Rasulullah mendengar pengisian daripada Rasulullah. Datang anak lelakinya yang masih lagi kecil. Dia datang, dia ambil anak tu, dia peluk cium anak tu dan diletakkan ala fakhdhil yumna. Dia letak atas peha kanan dia. Tetapi bila anak kecil anak kecil perempuan dia datang juga, dia peluk juga tapi dia letak kat bawah. Lalu Rasulullah tegur dia. Fahalla ala fakhidhakal ukhra. Dia kata, kenapa kau tak letak atas peha kau yang lagi satu tu tadi? Nampak macam tak kena. Rasulullah tak suka macam tu. Maknanya jangan sampai ada perasaan. Kalau kita nampak tadi, anak ni ada karakter dia yang sendiri, ada kapasiti yang tertentu. Kalau ada kekurangan sikit, jangan sampai ada perasaan meletakkan dia lebih kurang daripada yang lain. Kalau dia mungkin kurang kat situ, kitalah yang sepatutnya memberikan lebih kepada dia sebagai satu keadilan. Kalau dia kurang dari aspek akhlak, jangan sampai kita pula yang menjauhkannya. Sepatutnya kitalah yang lebih dekat dengan dia. Kerana itulah keadilan yang sepatutnya dituntut. Kita dah tengok bagaimana Rasulullah seorang sikap yang sangat adil, dan kebencian itu pada hakikatnya sukar untuk mempengaruhi Rasulullah. Kalau kita tengok penduduk Taif dah sakiti Rasulullah, tapi apa pulangan kepada mereka? Rasulullah mendoakan kebaikan kepada mereka. Kalau ikutkan marah-marah. Macam tu juga dengan Quraisy yang banyak menyakiti Rasulullah. Rasulullah beri harta rampasan selepas daripada perang Hunain sangat banyak kepada Quraisy. Sampaikan pada penduduk Mekah. Sampaikan orang Madinah pula mengajuk. Sampai orang Madinah mengajuk, kenapa bagi banyak kepada orang Mekah, tak bagi banyak kepada kami? Tengok Rasulullah, perasaan yang kena kepada dia tidak mempengaruhi keadilan yang sepatutnya berlaku kepada sesuatu kaum. Dan kita nampak juga kat sini, keadilan bukan membawa maksud beri sama rata, tetapi atas objektif yang hendak dicapai dan sesuai dengan kapasiti keperluan kepada sesuatu kaum, maka itulah yang diletakkan oleh Rasulullah kepada bangsa tersebut. Sama juga dengan anak, atas keperluan dia. Kalau dia perlukan banyak itu, itulah keadilannya. Kalau beri lebih ataupun sama rata, mungkin sebenarnya kita berlaku tidak baik juga kepada dia. Mungkin dia tak pandai untuk menguruskan perkara tersebut. Manakala kekurangan, andai kata kita katakan tadi, ada anak yang mungkin ada perangai dia sikit, jangan sampai dia mengganggu ataupun mempengaruhi keputusan. Kau dulu selalu sakit hati aku, buat perangai macam-macam dan sebagainya. Tak bagi kat dia, jangan macam tu. Kerana kita ambil dah pengajaran daripada ayat yang awal tadi tu, Allah Ta'ala perincikan, Allah Ta'ala maha adil, kita ambil pengajaran daripada situ. Sama juga dengan kalau dia berlaku kekurangan dari aspek, kadang-kadang macam-macam, anak kurang dari aspek fizikalnya, mungkin dia seorang yang cacat lah kita kata, kurang dari aspek tu. Tak boleh, kalau boleh kita berikan sama sahaja. Dan apa yang kita berikan kepada dia, kalau boleh yang terbaik, walaupun tidak diberikan kepada anak yang lain. Yang ni saya kira yang terbaik ni kerana bersesuaian dengan keperluan dia. Bersesuaian dengan keperluan dia. Itulah keadilan. Kekurangan dia tidak mempengaruhi, ataupun kebencian kita kepada sesuatu tidak mempengaruhi kita untuk menentukan keputusan kepada seorang anak tersebut. Jadi itu adalah bagaimana ya kita meluruskan ya keadilan berdasarkan kepada kefahaman ayat yang ke-8 sebentar tadi, dan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Sampaikan peha kanan tadi, ada anak letak bawah pun sampai tahap begitu Ustaz ya. Amat tafsil, amat terperinci cara Rasulullah melihat kepada keadilan bagi seorang ayah. Dan inilah yang dipaparkan ya dalam plaket yang tuan-tuan ada ini, sama ada secara hard copy ataupun soft copy, iaitu di bahagian tengah ini ada dituliskan akhlak. Ya, dituliskan akhlak, dan salah satu akhlak bagi seorang ayah yang kita belajar pada hari ini adalah akhlak adil. Walaupun mungkin ada sesuatu yang berbeza dari segi potensi, dari segi apa yang dibuat oleh si anak. Malah kadang-kadang cabarannya ialah ada anak yang dia memang rapat dengan ayah, dia ada juga yang rapat dengan mak. Itu pun membina kesan Ustaz ya. Mungkin Saudara Fayad, kalau saya tanya ya, Fayad rapat dengan ayah ke dengan mak sebenarnya? Soalan tu susah nak jawab tu, pasal ini sekarang ni akan disaksikan. Setakat ni lah, kalau rasa dalam masa beberapa belas tahun hidup, banyak bercakap dengan ayah ke bercakap dengan mak sebenarnya? Kalau saya susah nak jawab tu. Susah nak sebab mungkin mak.
Banyak bercakap dengan mak. Kalau saya nak kongsi masalah banyak dengan mak. Aha. Kalau saya nak bincang apa-apa banyak saya akan bincang dengan ayah saya lah, sebab dia kan seorang ayah, dia tahu apa yang boleh buat, yang tak ni dia boleh bagi tahu perkara yang perlu saya lakukan. Ya, okey, terima kasih Fayat ya. Jadi bila jadi begitu Dr. Sanusi ya, kadang-kadang anak bercakap dengan mak kan. Ada anak yang dia pandai juga, dia bercakap dengan ayah juga kan. Jadi ayah kadang-kadang dia ada juga terasa ya, terasa. Bab terasa itu macam mana nak diuruskan doktor ya, pasal bercakap tentang adil, tak bias. Rasa tu tetap ada. Dia rasa kalau ada anak yang dia pandai bercakap dengan si ayah ni kan, ada yang anak dia senyap je, tanya sepatah jawab sepatah. Tapi dengan mak bercakap pula kan. Jadi bagaimana ayah menguruskan agar tidak menjadi ayah bias ini sendiri? Okey, baik. Yang ni sebenarnya kita man to man. Ya, talk ya, Lelaki dengan lelaki sepatutnya jangan mudah sentap lah saya kira. Okay. Maknanya kalau kita memang kadang-kadang ada benda dalam urusan rumah tangga yang mungkin menyebabkan kita mudah terasa. Tetapi saya kira sebenarnya ambillah pengajaran daripada Rasulullah sendiri ya. Kalau kita boleh tengok Rasulullah, sebenarnya baginda seorang yang sangat bersabar dengan Karinah. Kalau anak-anak tu tak banyak diceritakan sangat, tetapi dengan isteri ada. Maknanya Karinah dia tu, saya kira satu kesabaran yang saya boleh kagum tu apabila datang kepada Rasulullah sedang duduk dengan isteri baginda, lalu datang seorang hamba yang memberikan hidangan kepada Rasulullah, tetapi ditepis oleh Sayyidatina Aisyah. Nak cerita ni sebab ada cemburu sikit macam tu, kena tepis tu dan jatuh makanan tu, lalu Rasul kutip. Dan Rasul kata gharat ummukum, maknanya ibu kamu jealous lah, lebih kurang macam tu. Nak menggambarkan maknanya dia boleh bersabar atas karinah-karinah tersebut. Sama juga dengan anak-anak, sama juga sekiranya anak dia nak lebihkan ibu dia. Nak buat macam mana kan, mungkin dia lebih senang dengan ibu dia, kita terima saja. Kerana mungkin ada keperluan lain yang nanti satu hari dia akan tahu juga ayah dia ada juga peranan dalam kehidupan dia tu tadi. Dan mungkin juga dia sebagai satu proses muhasabah. Aku ni mungkin banyak sangat tengok telefon agaknya. Jadi anak tak bercakap dengan kita. Banyak tengok telefon. Macam mana anak nak bercakap? Katakan macam mungkin juga proses muhasabah buat diri kita. Yang mana saya kira dua lah tu tadi. Maknanya kita bersabar saja. Kalau ada berlaku sedikit kekurangan tu biasalah dalam rumah tangga. Yang keduanya juga mungkin proses muhasabah buat diri kita. Mungkin juga ada kekurangan yang kita perlu baiki dalam diri kita, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada doktor untuk kita sama-sama memahami bahawa memang ada anak yang bercakap dengan mak ya banyak, tetapi akhirnya mak dapat menyampaikan pada ayah. Betul. Dan ayah yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi yang dapat bersabar dan melihat ini secara lebih besar. Alhamdulillah lah anak bercakap dengan mak kan, daripada anak bercakap dengan kawan dekat luar. Betul. Ataupun bercakap dengan mak lain pula ke kan. Itu adalah sebagai satu usaha bersama seorang ayah dan seorang ibu ya, seorang mak tu bekerjasama dalam mendidik anak. Dan ini perkara yang penting kerana kita nak mencapai tahap tafsil itu Ustaz ni, kadang-kadang kita yang dapat maklumat, tetapi mungkin juga daripada si ibu ataupun adik-beradik yang lain, agar terus kita bersifat adil dalam kehidupan kita. Dan bercakap tentang perkara inilah, akhlak ini sebagai satu akhlak adil ni Ustaz ni, dia adalah satu perkara yang tinggi. Dan bila anak dah besar, ini kita cakap anak besar pula, tadi anak kecil kan, ataupun anak di dalam rumah. Kadang anak dah besar, ada anak yang dia transfer dalam akaun tu banyak kan. Ada anak ni dia senyap saja. Yang seorang ni selalu balik kampung, selalu telefon. Seorang lagi ni senyap saja. Ayah pada waktu itu dia dah berumur, kadang-kadang yang rasa tadi tu dulu dah tak terasa sangat. Sekarang ni makin berumur dia makin terasa. Betul. Macam mana perkara tersebut ya perlu lagi difahami oleh ayah, kerana ayah masih lagi perlu memimpin masuk syurga sekeluarga bagi anak yang dah besar, yang dah berkahwin jauh daripada rumah. Silakan. Baik, yang ni sebenarnya bila saya kira sepatutnya lah, yang biasanya sepatutnya apabila seorang ayah tu dia dah mula meningkat dewasa, dia sepatutnya secara rasionalnya kita fikir dia akan lebih cepat matang ataupun dia akan lebih matang dalam menilai satu keputusan. Tetapi secara naturalnya juga kita perhatikan seorang ayah apabila dah dewasa tu, seakan-akan macam mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dia kembali kepada usianya yang muda tu tadi kan. Dia macam dia satu rotation, satu pusingan. Mula-mula dia boleh kuat, kemudian bila dah sampai hujung usia tu dia seakan-akan kembali macam kepada kanak-kanak balik. Bila dah kembali kepada kanak-kanak balik, dia mudah terasa ataupun dia lebih mudah terasa. Yang ni sebenarnya proses penawaran dia adalah
kembali kepada dia membangunkan jiwa dia kembali. Dan yang ni yang sepatutnya kalau kita tengok seorang anak bila dah besar, fokus ayah adalah bukan kepada perkara yang remeh dah. Dia mungkin lebih memerlukan ataupun fokus dia kepada perkara yang lebih besar. Kalau kita tengok nanti Nabi Ibrahim, bila mana anak dia dah mula besar, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Perbincangan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail tu tadi dah mula menjurus kepada perkara-perkara yang melibatkan isu yang lebih besar, iaitu mengenai tentang agama. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya, yang Allah Taala ceritakan juga dengan Nabi Ibrahim bila mana dia dah anak-anak semua dah besar, perbincangan dia lebih dalam urusan yang lebih matang macam tu. Bukan dalam perkara yang kecil. Kalau kita tengok anak mungkin tak berapa nak ni sangat, ataupun anak mungkin tak cakap dengan dia mudah terasa. Sepatutnya mungkin juga kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Bila mana ayah-ayah ni dah sampai usia yang dewasa sedemikian, perbincangan dia adalah melihat kepada bagaimana anak ini akan meneruskan generasi dia sehingga dia tidak menghiraukan ataupun tak mudah sangat terasa. Mungkin anak dia tak bagi duit sangat tu, dia tak terasa sangat. Bukan Tetapi apa yang bukan ikan tembakul apa sebagainya bukan lah. ikan tembakul, telur tembakul dan sebagainya. Tetapi yang difikirkan dia adalah bagaimana akan generasi ini meneruskan lagi apa yang legasi yang dia bawa sebagai seorang, kalau pejuang Quran, apa yang akan anak dia boleh bantu dan sebagainya. Saya kira ini antara ayah-ayah, perkara yang setiap ayah boleh pelajari daripada sifat nabi-nabi itu di dalam Al-Quran. Apabila mereka telah meningkat dewasa, apa yang difikirkan mengenai anaknya bukan perkara yang remeh, tetapi perkara yang melibatkan urusan yang lebih luas daripada itu, lebih besar daripada itu. Terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan itu kerangka yang perlu dibina, Doktor. Maksudnya ialah bagi ayah, makin lagi kita berusia, makin lagi kita bercakap perkara yang besar tentang agama yang menjadi saham, bagaimana anak ahli keluarga kita membina saham ke syurga nanti, bukannya cakap masih lagi pasal duit, abang kamu tu bagi lebih kan, adik kamu bagi kereta, kamu bagi apa, itu macam cerita P. Ramlee pula lah dalam kisah bagi hadiah tu kan. Jadi kita harapkan kita belajar sesuatu bukan sekadar daripada cerita P. Ramlee, tetapi sudah tentunya daripada kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Bila mereka bercakap di hujung usia mereka, bila sudah dewasa tentang hal agama, ia bukan sekadar tiba-tiba, tetapi ia perlu dilatih sejak daripada awal lagi, dan tidak terlambat kita mulakan azam kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Di hujung ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita ayah-ayah yang terus dipimpin hidayah oleh Al-Quran, terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berdoa bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi dan juga saudara Fayat bersama pada sesi hari ini untuk kita belajar. Saya yakin pada tuan-tuan, bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang menemankan ayah pada hari ini, kita dapat manfaat yang besar kerana isu bias tidak adil di dalam keluarga ini bukan waktu anak kecil, tetapi bila anak sudah meningkat dewasa juga. Selagi hayat kita di kandung badan, kita perlu mengekalkan akhlak adil ini, tidak bias ini, kerana kita tahu bahawa kita inginkan keluarga kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran hingga masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam siri Majlis Ayah yang akan datang untuk terus bagi ayah memimpin masuk syurga sekeluarga. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa